KPM. Didik TV KPM. Wow, kita ada kereta ni lah. Jom kita tengok sekejap. Okey, kalau turun sebelah sini pula. Kalau belah sini, okey, macam tak laju sangat. Kalau sebelah sini pula. Yang ni rasa laju sikit lah. Hai, Assalamualaikum. Harap-harap anda semua sihat di rumah. Nama saya Hanif Sean. Saya lah hos baru anda untuk Teras di Didik TV KPM. Ya. Saya juga ingin menyarankan kepada mereka di rumah, termasuk saya sendiri, pastikan kita mematuhi SOP sentiasa. Kalau tak payah keluar rumah tu, jangan keluar rumah. Tapi kalau nak juga beli barang-barang asas tu, tak apa, silakan. Tetapi yang pastinya anda haruslah memakai pelitup muka. Dan pelitup muka harusnya dari atas hidung sehingga ke bawah dagu. Dan kalau ada orang lain tiba-tiba dekat dengan kita ni kan, pastikan anda mengamalkan jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter daripada diri sendiri dan daripada orang sebelah. Ya. Nombor 3, yang paling penting, tangan kita sentiasa bersih. Haruslah sentiasa bersih, basuh dengan air dan sabun secukupnya. Tetapi kalau tak ada, kita sanitasi tangan kita dengan hand sanitizer yang kita ada. Ya. Alright. Cuba kita tengok lagi ni kan. Sebenarnya kan macam-macam saya rasa kita nak buat hari ni. Tetapi sebelum itu, kita tengok dulu profil guru kita. Ya, tadi kita sudah tengok profil Cikgu Latifah kita yang bersama saya hari ini. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Hanif. Cikgu, mungkin Cikgu boleh perkenalkan diri sendiri? Baiklah, saya Cikgu Latifah binti Haji Arsad dari SMK Sentul Utama Kuala Lumpur. Dan hai semua, kita belajar matematik. Sebenarnya cikgu tu subjek kegemaran saya masa kat sekolah dulu. Bagus tu, Hanif. Alhamdulillah. Dan cikgu, sebenarnya bukan kita berdua saja hari ini. Betul tu, Hanif. Kita juga ada pelajar-pelajar di rumah. Assalamualaikum pelajar-pelajar di rumah. Semua apa khabar di rumah sana? Hai. Ya, kita ada pelajar-pelajar daripada SMK Sentul Utama, ya. Dan saya akan menyebut nama kawan-kawan kita kat rumah seorang-seorang dan mungkin anda boleh perkenalkan diri sendiri. Ya, kita nak perkenal dengan Afrita. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Afrita Zawisni binti Syafrizan. Boleh panggil saya Afrita. Selamat kenalan semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Afrita. Seterusnya kita ingin berkenal dengan Raja Alisha. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Raja Alisha Shakira binti Raja Azrin. Boleh panggil saya Alisha. Selamat kenalan. Waalaikumsalam. Seterusnya, okey, kita ada Aiman Hakim. Yang mana Aiman Hakim? Hai semua, nama saya Aiman Hakim bin Muhammad Kamuddin. Boleh panggil saya Aiman. Makanan semua. Salam perkenalan, Aiman. Seterusnya kita ada Amirul Hakim. Oh, tadi Aiman Hakim, sekarang Amirul Hakim. Okey, Amirul yang mana? Hai semua, saya Amirul Hakim bin Ahmad Amidi. Boleh panggil Amirul je. Selamat perkenalan. Salam perkenalan, Amirul. Seterusnya kita ada Amira Batrisha. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Amira Batrisha binti Muhammad Rafi. Boleh panggil saya Amira. Salam perkenalan semua. Salam perkenalan, Amira. Dan seterusnya, yang terakhir kita ada Yoshini. Yang mana Yoshini? Oh, ini Yoshini. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Yoshini Anda Challenge. Saya panggil Yoshini. Perkenalan. Salam kenalan. Salam perkenalan kepada pelajar-pelajar kita daripada SMK Sentul Utama Kuala Lumpur. Betul tu, Hanif. Ya, okey. Saya pasti ramai yang kat rumah semua dah sangat excited apa yang kita nak buat hari ni. Tetapi sebelum tu, cikgu, kita nak tonton dulu ada video khas ini. Boleh, Hanif. Ya. Okey, terima kasih. Saya amat menyukai topik kejurunan garis lurus. Salah satu sebabnya adalah topik ini antara topik yang mudah di dalam subjek matematik tingkatan 2. Selain itu, antara formula yang mudah diingati untuk mencari kejurunan garis lurus ialah jarak mencancang bagi jarak mengufuk. Di sekeliling kita terdapat pelbagai kegunaan kejurunan.
Antaranya, keserunan melibatkan pembinaan bumbung rumah, pembinaan tangga, kecuraman gunung dan sebagainya. Terdapat juga alat untuk mengukur kecerunan yang sering digunakan oleh kontraktor. Akhir sekali, topik kecerunan ini mempunyai pelbagai kelebihan jika kita mempelajarinya. Saya meminati topik kecerunan kerana kecerunan merupakan satu elemen penting dalam matematik. Kecerunan digunakan dalam menerbitkan persamaan suatu garis lurus yang diwakili oleh Y sama dengan MX tambah C. Kecerunan juga berguna dalam membentuk bentuk-bentuk geometri seperti poligon-poligon asas 2D, segi 4, segi 3, pentagon, heksagon, heptagon dan sebagainya. Setiap garis pada poligon mewakili kecerunan yang berlainan. Kecerunan juga boleh digunakan dalam graf untuk menunjukkan statistik tertentu, contohnya graf jualan syarikat. Kecerunan yang negatif mewakili kerugian dan kecerunan yang positif mewakili keuntungan. Akhir kata, saya berharap dengan pemahaman yang jelas berkaitan topik ini, saya dapat menjawab soalan dengan cemerlang. Saya meminati tajuk kecerunan kerana kecerunan merupakan salah satu topik yang penting dalam matematik. Kecerunan berasal dari dua titik koordinat yang saling berhubung. Sebagai contoh, kecuraman suatu garis lurus dapat dilihat dari nilai kecerunan. Semakin besar nilai mutlak kecerunan, semakin curam garis lurus tersebut. Tanda positif atau negatif pada nilai kecerunan menunjukkan arah kecondongan garis lurus. Akhir kata, pemahaman terhadap tajuk ini penting untuk membantu saya menjawab soalan dalam peperiksaan. Wah, macam-macam tadi kita dengar cikgu yang pelajar-pelajar kita dah bercakap tadi. Betul tu Hanif. Cikgu, sebenarnya kan saya masih tertanya-tanya jugalah masa saya main kereta mainan ni tadi, apakah kesinambungan permainan kita ni dengan apa yang pelajar-pelajar kita telah bercakap dengan apa yang cikgu nak ajar kita hari ni? Okey. Baiklah Hanif, bila Hanif gerakkan kereta ni meneruni papan gelongso ni di sebelah kiri, dan Hanif kena cari perbezaan apa akan jadi bila kita gelongsokan papan tersebut di sebelah kanan. Ada tak terdapat perbezaan Hanif? Ada cikgu. Saya rasa masa saya main di sebelah kiri tadi, dia macam kereta tu kurang laju sikit. Tetapi di sebelah kanan ni dia laju, dia turun ke bawah. Agak-agak Hanif lah. Kenapa agaknya keadaan begitu berlaku? Sebab tadi kita banyak dengar mengenai cerun, saya boleh nampak, saya rasa di sini lebih cerun. Betul tak cikgu? Betul Hanif. Sebab mungkin tu yang kereta ni laju sikit. Jawapan Hanif tu betul. Baik. Bagi mengaitkan apa yang Hanif jawab tadi dan juga apa yang pelajar-pelajar telah perkatakan tadi, tajuk kita pada hari ini ialah macam Hanif cakap tadi, cerun je kan? Betul. Saya cuma tambah ke di depan dengan an di belakang. Jadi kecerunan. Kecerunan apa? Kecerunan garis lurus. Kecerunan garis lurus. Ni ialah matematik KSSM tingkatan 2 bab 10. Baiklah cikgu, saya rasa kan sebenarnya macam-macam kita nak belajar mengenai kecerunan. Kita sudah tengok model ni tadi dengan pergerakan kereta tu. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut mengenai kecerunan garis lurus, mungkin kita boleh berehat kejap cikgu. Boleh. Ya. Adik-adik kat rumah, pastikan anda semua masih duduk bersama kami di teras Didik TV KPM. Kita akan berehat sebentar. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Ya, kita kembali ke Teras Didik TV KPM bersama saya Hanif Sean. Ya, dan hari ini kita belajar mengenai matematik kecerunan garis lurus bersama Cikgu Latifah daripada SMK Sentul Utama. Cikgu, sebenarnya boleh tak Cikgu ceritakan sedikit apakah objektif pembelajaran kita hari ini? Okey, terima kasih Hanif, dan saya mengharapkan anak-anak murid saya yang ada di dalam talian dan juga berada di rumah, kita akan mulakan pembelajaran kita sekarang. Saya mengharapkan murid-murid semua fokus ya. Baik, sebelum tu Hanif, ya, cikgu. saya nak minta semangatlah dengan anak-anak murid saya tu. Anak-anak adik-adik kita kat rumah, adik-adik. Okey, macam mana kita nak bagi semangat cikgu? Nak bagi dia orang buat thumbs up sikit tak? Tak apa, saya akan cakap. Okey, silakan cikgu. Okey, 1, 2, 3, semangat. Matematik mudah. Matematik mudah. Yes. Saya suka dengar tu juga, matematik mudah. Sebab apa, kita kena fokus fikiran kita sebelum pembelajaran kita terima. Kita kena mengharapkanlah sesuatu tu mudah. Jangan kita fikir yang susah-susah. Betul. Kalau kita cakap benda tu mudah, insya-Allah minda kita akan lebih terbuka. Mudah seterusnya Hanif. Betul, cikgu. Okey, kita fokus kepada objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, memerihalkan kecerunan dan arah kecondongan berdasarkan situasi harian. Okey, objektif yang kedua, menerangkan maksud kecerunan sebagai nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Dan yang ketiga, menerbitkan rumus kecerunan daripada satah kartes. Jadi itulah sebenarnya 3 objektif yang kita akan belajar pada hari ini. Baiklah, boleh kita teruskan Hanif? Boleh, silakan. Terima kasih Hanif. Baik, dalam mendefinisikan kecerunan garis lurus, sebenarnya ada 2 elemen utama yang perlu kita tekankan. Okey, apakah elemen-elemen tersebut? Kita fokus kepada gambar model rumah yang saya bawa ini. Kemain terang cikgu warna model rumah ni. Betul, cantik kan? Betul. Baik. Anak-anak murid yang ada di dalam talian dan juga yang berada di rumah, minta fokus kepada bumbung rumah yang berwarna biru sahaja, sebab saya akan membincangkan bumbung rumah sahaja. Okey? So bumbung rumah saja cikgu ya, di atas bumbung rumah biru. yang berwarna biru sahaja. Yang terlebih dahulu kita fokus pada warna biru. Baik. Anak-anak murid yang berada di dalam talian, boleh tak ceritakan ataupun ambillah perkataan yang awak boleh nampak daripada bumbung rumah ni. Bagaimana keadaan bumbung rumah yang awak lihat sekarang? Okey, agak-agaknya lah siapa yang ingin menjawab dan telah bersedia untuk menjawab. Adik-adik kat rumah, ada siapa yang nak ingin menjawab? Siapa yang nak menjawab? Okey, kita ada Alisha. Silakan Alisha. Bumbung tu nampak curam. Oh, bumbung tu nampak curam. Okey. Perkataan yang saya tekankan, yang Alisha bagi tahu tadi ialah curam. Betul tu Hanif? Betul tu kan cikgu? Betul satu ni. Okey, ada tak lagi keadaan bumbung rumah ni? Macam mana keadaan dia? Awak tengoklah, adakah dia condong ke? Okey? Ataupun ada perkataan lain yang awak ingin kaitkan dengan bumbung rumah ni? Cikgu dah bagi hint dia tu tadi condong tu kan? Okey, siapa yang nak jawab sekarang? Ada nak mengangkat tangan ke? Ada yang angkat tangan? Kalau tak, kita boleh cuba dengan Yoshini. Tadi Yoshini ada angkat tangan sebelum ni. Apa pandangan Yoshini? Okey, tak condong. Apa tak? Condong. Condong. Okey, condong. Bagus tu Yoshini. Itu memang jawapan yang paling tepat sekali. Wow. Okey, best. Bagus, cemerlang cikgu. Bagus. Okey. Sekarang, bagi mendefinisikan kecerunan tersebut, okey, kecerunan satu garis lurus ialah satu ukuran. Okey, satu ukuran yang memerihalkan darjah kecuraman dan juga arah kecondongan. Okey, dalam kes ni saya nak tekankan sikit arah kecondongan. Baik, arah kecondongan yang di sebelah kiri saya ini ialah condong arah ke atas. Okey, kita tengok daripada kiri ke kanan. Condong ke atas. Dan di sebelah kanan saya condong ke bawah. Okey. Faham Ada soalan? Tak ada Hanif faham? Faham cikgu. So condong boleh ada dua arah. Ya, dia condong ke naik atas ke atas dan ataupun dia condong menurun ke bawah. Ke bawah. Betul tu. Okey. Terhadap apa?
terhadap objek. Okey, objek kalau macam rumah tu ialah objek kan. Lepas tu terhadap satah. Kalau jenis ni, ini ialah satah nama dia. Terhadap satah dan juga terhadap garis. Terhadap garis yang kita akan pelajari dengan lebih lanjut nanti. Okey, boleh faham semua anak-anak dalam talian dan juga di rumah. Okey, saya mengharapkan tak ada masalah untuk tajuk pada hari ini. Betul. So tadi cikgu, seperti yang cikgu cakap, yang penting darjah kecuraman dan arah kecondongan tadi, iaitu boleh ke arah atas dan juga atau ke arah bawah. Kecondongan ni. Betul tu Hanif. Hanif pun boleh jadi anak murid saya. Alhamdulillah. Okey, boleh kita teruskan? Silakan cikgu. Okey. Sebentar tadi saya telah menerangkan contoh arah kecondongan dan juga kecuraman kan. Saya kaitkan dengan bumbung rumah. Baik. Okey. Bolehkah anak-anak murid di dalam talian memberikan lain-lain contoh yang berkaitan dengan kecuraman dan juga arah kecondongan dalam situasi kehidupan harian kita? Baik. Saya lontarkan soalan kepada anak-anak murid. Saya rasa ada seorang angkat tangan tadi. Okey, cikgu, saya nampak Afrita angkat tangan. Okey, Boleh? Afrita sila jawab. Okey, silakan Afrita. Contoh tadi, persimpangan bertingkat lebuh raya. Okey, persimpangan bertingkat lebuh raya boleh diterima Afrita sebab dia akan menaik dulu, lepas tu dia akan menurunkan. Kalau kita tengok kan Hanif, jalan-jalan kat KL ni banyak sangat persimpangan bertingkat kan. Betul cikgu. Sebab mungkin nak mengelakkan kesesakan lalu lintas lah. Betul. Okay, betul. So, canggih betul jawapan tu cikgu, saya rasa. Okay. Saya suka. Bagus Afrita. Okey, yang lain siapa lagi yang boleh memberi jawapan? Seterusnya kita ingin menjemput Amirul Hakim. Amirul pun boleh. Amirul silakan. Gelongso. Okey, papan gelongso yang Hanif mainkan tadi. Okey, nampak jelas Okey. Okey, kita tengok betul ataupun tidak. Deng. Okey, betul semua Semua yang dinyatakan oleh anak murid tadi beradalah di dalam paparan. Okey, untuk seterusnya, tangga dekat rumah pun ada cikgu. Tangga pun ada. Kalau tak rumah kita 2 tingkat, kita tak boleh nak naik tingkat kedua. Takkan nak panjat tiang pula cikgu nanti kalau nak naik atas. Betul. Kalau ada lift tak apa. Okey, kita teruskan. Baik, ini ialah contoh-contoh kecuraman, okey. Dan bumbung rumah manakah yang lebih curam? Rumah A atau rumah B? Baik, saya lontarkan jawapan kepada Aiman. Ya, Aiman. Kongsikan jawapan anda. Rumah A atau rumah B? Rumah A. Okey, rumah A. Betul, Aiman. Okey, kita pergi pada rumah seterusnya. A lebih curam, yes. Okey, bumbung tangga manakah yang lebih curam? Sila bersedia. Okey, siapa yang ingin memberikan jawapan? Okey, yang angkat tangan situ Afrita. Okey, Afrita. Yes. Sila berikan jawapan. Tangga A, cikgu. Okey, tangga A lebih curam daripada tangga B. Sekarang kan awak cuma memilih saja tahu tangga A, tangga B. Okey, yang tadi tu bumbung rumah A, bumbung rumah B. Saya nak tanya, kenapa Afrita awak jawab tangga A tu lebih curam daripada tangga B? Agak-agak kenapa Afrita? Sebab saya nampak tangga A tu dia nampak lagi tinggi daripada tangga B. Okey, terima kasih Afrita. Daripada mata kasar tangga A tu memang nampak lebih tinggi daripada tangga B. Boleh? Okey, kita teruskan kepada garisan pula. Garisan ni kalau tadi benda tau. Tadi lebih situasi kehidupan kita seharian cikgu. Bumbung rumah, tangga, roller coaster. Yes, itu semua dalam situasi kehidupan. Sekarang kita pergi pada garis pula. Okey, agak-agak siapa yang ingin menjawab untuk garisan ini? Okey, Amirul. Garis A. Garis A lebih curam daripada garis B, betul? Okey, saya nak tanya lagi, kenapa garis A tu lebih curam daripada garis B? Amirul boleh jawab? Garis A tu bukaan sudutnya besar. Okey, betul Amirul. Okey, dan yang lain-lain juga sama ada di dalam talian ataupun di rumah.
garis lurus A tu bukaan sudut dia lebih besar daripada garis lurus B. Okey. Menarik cikgu. So menarik maknanya kalau lebih luas kita bukaan sudut dia lebih curam garisan tersebut. Yes, pandai. Okey. Okey, kita teruskan. Sekarang kita nak mengukur kecuraman. Selama ni kan kita just tengok, kita hanya melihat dengan mata kasar saja kan. Kita tengok bumbu rumah tu curam, A curam, B kurang. Okey, kita tengok dengan mata kasar je. Sekarang kita nak ukur, adakah dengan pengukuran yang betul nanti kita nak tunjukkan bagaimanakah kita nak mengukur kecuraman tersebut. Okey, sebelum tu saya nak tanya, papan gelongso manakah yang lebih curam? Okey, siapa yang nak cuba jawab? Siapa yang nak cuba jawab? Papan gelongso mana yang lebih curam? Okey, Amira, sila jawab Amira. Silakan Amira. Papan gelongso B lebih curam daripada papan gelongso A. Okey, papan gelongso B lebih curam daripada papan gelongso A. Menarik. Jadi sekarang macam mana awak nak tahu ataupun kita semua nak tahu papan gelongso B itu lebih curam daripada papan gelongso A? Agak-agaklah Amira, kenapa agaknya papan gelongso B itu lebih curam daripada papan gelongso A? Sebab saya nampak dia punya tu, saya nampak dia susah nak daki, nak panjat ke depan. Okey, memang kalau untuk pendakian memang susah, kita Lebih memerlukan susah, tenaga kan? Betul. Ada tak jawapan lain selain daripada yang Amira jawab tadi? Menarik jawapan tu cikgu. lain? Dia naik gelongso daripada depan. Kita naik dekat belakang tangga tu. Dah terbalik dah kan? Tapi Amira nak mendaki, lepas tu dia turun tangga kat belakang. Betul tu. Macam soalan cikgu tadi, apakah pendapat orang lain? Kenapa papan gelongso B lebih curam daripada papan gelongso A? Ada tak sesiapa yang nak jawab? Okey, you sini saya nampak okey, you sini jawab. Silakan you sini. Sebab gelongso B tinggi. Lebih tinggi daripada A. Okey. Sebab papan gelongso B lebih tinggi daripada papan gelongso A. Okey, sekarang saya ingin menunjukkan adakah ketinggian itu mempengaruhi kecuraman. Kita nak buktikan tau. Okey, mari kita teroka menggunakan kita punya papan gelongso mainan yang kita ada ni tadi. Okey, silakan cikgu. So yang macam mana kita nak tahu? Saya akan gunakan pada mata kasar lah. Macam yang cikgu cakap tadi, mata yang kasar tadi kan? Mata kasar. Ini kita nak buktikan betul-betul. Betul-betul. Okey, kalau mata kasar saya rasa yang belah kanan kita ni lebih curam daripada yang belah kiri. So betul ke tak? Sebab cikgu nak tengok ketinggian. Yes, betul tu. Okey, macam mana kita nak ukur Hanif? Baiklah. Okey, so lah kita dah letak pembaris ni. Okey, kita letak pembaris ni. Pembaris ni saya panggil pembaris yang berbentuk L lah. Okey. L tu. Cuba kita letak dekat depan cikgu, so that anak-anak kita semua boleh nampak. Baik. Saya tarik sikit. Okey. Baiklah. So yang kalau saya ukur cikgu, saya rasa yang di sebelah kiri ni ketinggian dia anggaran 5.5. 5.5. Okey. Itu kita namakan dia jarak mencancang Hanif. Jarak cancang. Jarak mencancang. Jarak mencancang, okey? Okey, sekarang daripada bawah tiang papan gelongso ni kita ukur sehinggalah papan gelongso menyentuh permukaan rata ni, satah rata lah kita panggil. Betul. Okey, sekarang Hanif tengok berapa ukuran dia. Okey, saya repeat tadi cikgu, yang mencancang tadi ialah 5.5. Yang mendatar dekat bawah ni saya tengok sebagai 11 ukuran dia. Okey, sebagai 11. Baik. Kita ukur yang sebelah sana pula Hanif. Okey. Macam ni. Kita tengok belah sini cikgu. Okey. Adik-adik kita boleh tengok. Baiklah. Cikgu, daripada pemerhatian saya, yang belah kanan saya ni ketinggian dia 5.5 juga. Okey, 5.5. Sama tadi dengan kiri. Okey, tetapi betul sama. sebelah, tapi dia, okey, sini 5.5 mencancang. Jarak mengufuk dia berapa Hanif? Yang mana? Minta maaf. Jarak mengufuk dia berapa? Jarak mengufuk dia yang ini 6. Okey, 6. Jadi dekat sini terdapat perbezaan di antara jarak mengufuk. Okey, adakah jarak mengufuk juga memberi kesan terhadap pengiraan kecerunan itu sendiri? Okey.
kita akan tengok kedua-dua ni nanti berdasarkan kepada soalan-soalan yang akan saya kemukakan. Baiklah, cikgu saya rasakan sebelum kita nak cari lagi apa nilai kecurunan mutlak tadi tu. Kecurunan mutlak. Ya, mungkinkah kita boleh bagi adik-adik kita kat rumah berehat sekejap, mungkin dia nak minum air ke apa. Boleh. So pastikan anda semua kalau nak tahu apa nilai kecurunan mutlak, saya pun tertanya-tanya. Pastikan anda terus bersama kami di Teras Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, anda masih bersama kami Teras Didik TV KPM bersama saya Hanif Sean, dan hari ini kita belajar matematik mengenai kecurunan garis lurus ya bersama Cikgu Latifah daripada SMK Sentul Utama. Dan tadi cikgu kita sudah berbincang, kita dah mengukur tadi ketinggian garisan tadi, garis lurus, jarak dan sekarang kita dan jarak mengufuk. Betul, jarak mencancang dan mengufuk, dan sekarang kita nak tahu macam mana nak kira kecurunan mutlak. Itu dia. So silakan cikgu. Okey, terima kasih Hanif. Anak-anak di dalam talian dan juga di rumah, kita teruskan dengan pembelajaran kita dan teruskan fokus ya. Baik. Masa cikgu cakap teruskan fokus, saya ingat matematik mudah. Yes. Itu penting. Betul. Matematik mudah. Baik. Tadi saya dah tunjukkan model. Sekarang daripada model ni saya akan tunjuk dalam bentuk 2 dimensi Hanif. Baiklah. Okey. Dalam bentuk 2 dimensi dekat sini tadi kita dah ukur, ini kita namakan dia jarak mengufuk Hanif. Betul, mengufuk cikgu. Yang ini kita namakan dia jarak mencancang. So AC ialah mengufuk, BC mencancang. BC ialah mencancang. Okey. Baik, garisan AC ni kita namakan dia jarak mengufuk, garisan BC kita namakan dia jarak mencancang. Jadi bila kita ingin mengira kecurunan, kita bahagikan ataupun dengan kata lain nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Betul. Itu formula cikgu. Kecurunan ialah jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Okey. Betul tu Hanif. Okey, kita teruskan dengan soalan. Okey, berdasarkan rajah di sebelah, nyatakan jarak mencancang dan jarak mengufuk di antara titik P dan juga titik Q. Okey, saya lontarkan soalan kepada anak-anak yang berada di dalam talian. Sila bersedia. Apakah jarak mencancang? Jarak mencancang yang mana? Okey, Amirul, silakan Amirul. Jarak mencancangnya 5 meter. Okey, jarak mengufuk dia, Alisha? 3 meter. Okey, 3 meter. Betul jawapan yang diberikan oleh murid-murid. Betul. Dan juga kita teruskan dengan garis lurus RS. Nyatakan jarak mencancang dan jarak mengufuk bagi garis lurus RP. Okey. Siapa yang nak jawab? Ada siapa yang ingin mencuba? Okey, kita silakan Afrita. Jarak mencancang RS dia 4 unit. 4 unit. Betul ke cikgu? Jarak mencancang 4 unit garisan RS? Jarak mencancang RS 4 unit sebab ada 4 kotak dekat situ. Jadi kita namakan 4 unit. Okey, jarak mencancang PS? Ada yang ingin mencuba jarak mencancang? Okey, Aiman. Jarak mengufuk PS. Jarak PS, Aiman? Jarak mengufuk bagi PS adalah 3 unit. Okey, 3 unit. Betul. Okey, betul. So jarak mencancang RS iaitu yang menegak ialah 4 unit, yang mendatar mengufuk ialah 3 unit. Mendatar ataupun mengufuk. Yes. Baik, bagi mengira kecerunan garis lurus, setelah kita ketahui jarak mencancang 4 unit, jarak mengufuk 6 unit,
maka kita bahagikan jarak mencancang kepada jarak mengufuk, iaitu 4/6, dan kita akan dapat 2/3 setelah diringkaskan. Betul. Okey, betul Betul, cikgu. Dan kita teruskan dengan soalan ini. Okey, nyatakan jarak mencancang dan jarak mengufuk bagi garis lurus AB dan tentukan kecerunan garis lurus tersebut. Okey, apakah jarak mencancangnya? Yoshini boleh cuba apakah jarak mencancang untuk garis AB? Kan cikgu? 3 unit. 3 unit jarak mencancang Betul. Okey, jarak mengufuk berapa? Siapa yang nak menjawab? Ada siapa yang ingin mencuba? Mungkin Jarak mengufuk. Alisha, mungkin Alisha ingin mencuba. Okey, Amira. Okey, tak apa, Okey, Alisha. kita bagi Alisha dulu. Lepas ni Amirul jawab tau. 6 unit. Okey, 6 unit. Jadi bagaimana kita ingin mencari kecerunannya? Agak-agak siapa yang nak jawab untuk mencari kecerunan garis lurus AB? Berdasarkan pada contoh yang saya bagi tadi. Okey, Amirul. Silakan Amirul. Ini jalan kerjanya. Wow. Okey, kita ada kecerunan sama Okey, dengan jarak 3/6 sama dengan 1/2. Betul tu Betul ke, cikgu? Amirul. Tahniah Betul. Tahniah, atas Amirul. jawapan anda. Ya. Okey, saya tunjukkan jawapan dan terpaparlah jawapan garis lurus kecerunan AB ialah 1/2. 1/2. Okey. So formula tu penting, jarak mencancang bagi jarak jarak mengufuk. mengufuk. Memang penting sangat formula ni. Betul. Okey, baik. Sekarang kita pergi kepada ingin mencari formula di atas sata kertas. Saya rasa saya nak minta semangat lagi sekali lah. Okey. 1, 2, 3, semangat. Matematik mudah. Matematik mudah. Okey. Bagus cikgu. Fokus matematik mudah. So saya minta fokus. Okey. Menarik tu, cikgu. Kita Matematik ulang kaji disebabkan semua murid telah belajar titik. Bagaimana kita ingin membaca titik di atas tata kertas. Titik tu maknanya kita nak baca koordinat dia. Okey, dalam ni saya bagi contoh titik A 12, titik B 75 75. Sekarang saya nak tanya apakah titik C? Koordinat bagi titik C. Okey, ada sesiapa yang ingin mencuba meneka Okey, Alisha. koordinat titik C? Alisha. Okey, silakan Alisha. 5-4. Okey, 5-4 betul Betul. Hanif boleh baca? Betul, saya Boleh nampak baca dekat paksi X 5, di paksi Y menunjukkan 4, maknanya koordinat. Hanif pun pandai. Okey, Terima kasih, sekarang cikgu. kita Amin. pergi pada koordinat titik D. Aiman, koordinat bagi titik D. Jawapan dia -15. Okey, -15. Baik. Betul tu. Apa yang saya tunjukkan tadi ialah koordinat di atas tata kertas. Sekarang koordinat tadi tu yang 1, 2, 3, 4 tu kita tukarkan dia kepada katakanlah titik Q X2 Y2 merujuk pada titik Q. Koordinat dia ialah X2 Y2. Okey. Koordinat titik P ialah X1 Y1. Jadi kita bentukkan satu garis lurus dekat situ. Dan bagaimana kita ingin membentuk rumus atau formula daripada tata kertas berkaitan dengan kecerunan garis lurus ini. Okey, formulanya sama juga. Kita kena cari jarak mencancang dan juga jarak mengufuk. Okey, kalau kita tengok jarak mencancang dia ialah Y2 tolak Y1. Kita tengok nilai pada paksi Y. Okey, Y2 tolak Y1. Sekarang kita tengok pada paksi X, jarak mengufuk. Jarak mengufuk dia ialah X2 tolak X1. Maka formula untuk mencari kecerunan di atas tata kertas ialah Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Boleh anak-anak dalam talian dan juga di rumah? Menarik tu cikgu. Okey, Cikgu, boleh, sebelum tu saya nak cuba tanya dulu. Okey. Sebab kita ada dua titik tadi P dan Q. Maknanya kalau ada dua titik yang dah cerun macam tu, kita nak kena cari titik yang ketiga yang membentuk yang membentuk 90 darjah di antara dua titik tersebut dia. Baiklah. Okey, lepas tu baru kita boleh nampak jarak mencancang dia, jarak mengufuk koordinat dia. Menarik betul cikgu. tu Hanif. Okey. Yang penting asasnya kita nak cari jarak mencancang dan jarak mengufuk. Betul. Okey.
Kalau tadi seterusnya, kalau tadi koordinat tu berada bukan di atas paksi Y dan juga bukan di atas paksi X. Okey, paparan ini menunjukkan koordinat titik N dan titik M berada di atas paksi Y untuk koordinat N dan juga untuk koordinat M ialah di atas paksi X. Baik. Okey, macam mana kita nak baca N 05, M ialah negatif 40. Sekarang saya nak tanya, apakah koordinat bagi titik P? Okey? Boleh kita dapatkan... Siapa yang ingin cuba? Okey, Amira. Amira angkat tangan. Apakah koordinat paksi P? 03. 03. Okey, betul. 03, betul cikgu. Apakah koordinat bagi titik Q? Ada siapa yang ingin cuba? Okey, Yoshini. Silakan Yoshini. Koordinat titik Q. Negatif 20. Negatif 20. Betul ke cikgu? Okey, betul tu Yoshini. Bagus. Okey. Apa yang saya ingin tegaskan di sini ialah apabila satu garis lurus memotong paksi X dan juga memotong paksi Y, maka kita namakan dia. Yang memotong paksi X ialah pintasan X, yang memotong paksi Y ialah pintasan Y. Boleh? Dia memintas lah cikgu. Dia memintas tu macam dia memotong. Betul. Okey. Dan macam mana kita nak cari kecerunan apabila kita diberikan pintasan X dan pintasan Y? Terus saja M sama dengan negatif. Ada negatif di hadapan dia. Negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Boleh? Menarik cikgu. Macam tadi kita cuba ulang kecerunan sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okay. Tetapi kalau koordinat berada di pintasan, kecerunan M sama dengan pintasan Y bahagi pintasan X. Ya, kena letak negatif depan dia. Negatif. M sama dengan pintasan negatif Y bahagi pintasan negatif X. Okay. Oh, itu penting tu cikgu. Okey. Negatif pintasan Y bagi pintasan X. Betul. Okey, sekarang kita pergi pada soalan. Kita ada 2 titik di atas atas kertas dan sila buat jalan penyelesaian. Bagaimana kita ingin mencari kecerunan bagi 2 titik ini. Baik, cepat sikit. Kalau yang ada dah siap mengira, sila tunjukkan jawapan anda. So kita ada 2 titik juga. Titik A berada di koordinat 34. Ya. Dan titik B berada di 67. Koordinat 67. Okey. Betul. Siapa yang dah siap, sila tunjukkan jawapan. Kita nampak Afrita dah angkat tangan. Okey. Cuba tunjukkan jawapan. Tunjukkan jawapan. Cuba kita tengok jawapan Amira di situ. Tunjukkan jawapan masing-masing. Okey, bila kita lihat semua jawapan yang ditunjukkan adalah dapat betul. Maknanya Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Menggunakan formula Y2 tolak Y1 bagi dengan X2 tolak X1. Menarik. Okey, kita lihat semua jawapan yang ditunjukkan adalah betul, Hanif. Saya rasa semua tunjuk kecerunan M sama dengan 1. Betul ke cikgu? Betul jawapan dia. Dan inilah jawapannya. Kita mengandaikan titik A X1 Y1, X2 Y2. Okey, jawapan dia ialah kita tolakkan dan hasil bahagi kita akan dapat 1. Okey, setakat ni ada tak soalan tentang mencari kecerunan bila diberikan 2 titik? Ada soalan? Okey, Amira. Ada soalan, Amira? Cikgu, kalau saya ubah kedudukan 67 tu jadi X1 Y1, boleh ke? Okey, bagus soalan tu, Amira. Mana-mana titik di atas garis lurus yang sama, kita boleh wakilkan sama ada X1, Y1 ataupun X2, Y2. Tak kisah awak nak jadikan 67 sebagai X1, Y1 dan jadikan 34 X2, Y2. Tak kisah. Janji titik itu berada di atas garis lurus yang sama. Jawapan kecerunan tetap sama. Jawapan tetap sama. Yes, cikgu jawapan dia tetap sama. Betul tu. Okey, kita teruskan. Okey, cikgu sebelum kita teruskan lagi sebab saya rasa sangat menarik tadi. Kalau kita boleh ulangi sikit kecerunan sama dengan Y2 Y tolak Y1 ataupun X2 tolak X1. X2 tolak X1. Satu lagi kecerunan sama dengan negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Bagi pintasan X. Ya, okey cikgu. Sebelum kita teruskan lagi pembelajaran mengenai kecerunan garis lurus kita, saya rasa mungkin kita boleh berehat kejap cikgu. Saya pun
nak minum air. Adik-adik kat rumah pun mungkin nak minum air. So pastikan anda terus kekal dengan matematik mudah. Yes, kan? betul. Kita dengan semangat matematik mudah itu bersama kami di Teras Didik TV KPM. Okey, terima kasih Hanif. Didik TV KPM. Baiklah, kita masih menonton Teras Didik TV KPM sama saya Hanif Sean dan hari ini kita belajar matematik mengenai kecurunan garis lurus. Saya akan dari awal tadi sehingga akhir macam-macam dekat kepala saya fikir pasal gelongso, pasal roller coaster, pasal bumbung rumah mengenai kecurunan tau. Dan kita ada Cikgu Latifah bersama kita daripada SMK Sentul Utama. Dan Cikgu, cuba Cikgu cakap balik tadi apa yang semangat tu, saya suka sangat. Okey. Saya rasa saya nak minta semangat lagi sekali kepada anak-anak murid saya yang ada di dalam talian. Okey, 1, 2, 3, semangat. Matematik mudah. Matematik mudah. Baiklah Cikgu, saya rasa tu sangat penting sebab saya tu mungkin ramai yang mungkin ada takut sikit dengan matematik, tetapi insya-Allah dengan slogan matematik mudah tu mungkin minda mereka akan lebih terbuka. Saya suka ni. Okey, teruskan Cikgu. Betul tu Hanif. Okey, apa yang Hanif cakap tu sebetulnya memang betul. Kita kena positifkan fikiran kita. Betul. Okey. Kalau tadi soalan saya menjurus kepada 2 titik. Okey, diberikan 2 titik. Okey, untuk soalan seterusnya kita lihat garis lurus ini memotong pada paksi Y dan juga memotong pada paksi X. Yang kita namakan tadi ialah pintasan Y bila dia memotong paksi Y. Dan pintasan X, garis lurus itu akan memotong paksi X. Sekarang daripada gambar rajah ni, bagaimanakah kita ingin mencari kecerunan garis lurus yang ditunjukkan dalam gambar rajah? Okey, anak-anak di dalam talian, sila tunjukkan jalan kerja anda bila dah siap. Okey? Okey, siapa yang dah siap? Mungkin kita boleh tengok Cikgu daripada koordinat yang atas tu pintasan Y dia di 04. Betul tak? Bukan pintasan yang Hanif cakap tu. Bila Hanif cakap 04 itu kita namakan koordinat. Koordinat terus. Koordinat. Baiklah. Bila kita tengok 4 saja, itu ialah pintasan. Pintasan. Okey. So kita nak cari kecerunan antara pintasan Y dan pintasan X. Okey, adik-adik kawan-kawan kita dekat rumah, macam mana? Dah dapat jawapan dah? Cuba tunjukkan jawapan anda. Yoshini dah dapat. Okey. Dia dapat. Ya, tu dia. Sekitar lagi dua. Alisha sudah juga. Baiklah. Dan seterusnya Aiman. Tu dia. Belum siap lagi Cikgu. Okey, belum siap lagi. Tak apa Amirul, kalau belum siap lagi, awak lihat penjelasan saya. Okey, kita lihat apakah pintasan Y dia. Pintasan Y dia ialah 4, pintasan X dia ialah negatif 3. Jadi kita gunakan formula negatif pintasan Y bahagi pintasan X, 4 negatif 4 bagikan negatif 3, dapatlah jawapan akhirnya ialah 4/3. Betul jawapan anak-anak kita murid-murid di rumah tadi Cikgu. Betul. Jawapan dan tahniah untuk anak-anak murid yang berada di dalam talian. Betul. Okey, kita teruskan dengan okey, Hanif nampak tak garis lurus AB ni? Saya nampak Cikgu dan saya rasa garis lurus ni macam naik menegak je. Okey, garis lurus ni menegak. Bila garis lurus ni kita namakan garis lurus AB ni ialah garis lurus yang selari dengan paksi Y, Hanif. Garis lurus selari dengan paksi Y. Okey, kalau Hanif tengok paksi Y dia
Nampak kan dia selari macam ni. Betul. Selari. Betul. Okey, macam mana kita nak cari kecerunan? Formula dia sama, Y2 tolak Y1 bahagikan dengan X2 tolak X1. Cuma di sini saya ingin menegaskan bahawa bila satu garis lurus selari dengan paksi Y, maka kecerunan yang kita dapat ialah infinity ataupun tidak tertakrif. Maknanya kalau dia infinity menegak tidak ke atas, menegak. cikgu. Sebab kita tak boleh berdiri. Kita tak boleh berdiri di atas garisan yang menegak. Betul tak, Hanif? Betul, cikgu. Kalau Hanif berdiri, Hanif turun ke bawah terus. Jatuh. Tak tahu nak berdiri kat mana, cikgu. Jatuh. Kan? Okey, jadi kecerunan bagi garis lurus yang selari dengan paksi Y ialah tidak tertakrif. Tidak tertakrif, Kita teruskan infinity ya, Hanif. Okey, kita teruskan kecerunan yang garis CD pula. Okey, Hanif nampak tak garis CD tu macam mana? Yang saya nampak, tadi kita cakap selari kepada paksi Y, tapi saya tengok garis CD ni selari kepada paksi X pula. Okey, pandai Hanif. Pandai sangat-sangat. Okey. Dan kalau kita lihat garisan CD adalah selari dengan paksi X. Macam mana kita nak cari kecerunan? Kita masih menggunakan formula yang sama, Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okey, kita guna sebab dia diberi 2 titik tau, C dengan D tu. Titik C ialah tolak 43, titik D ialah tolak 13. Kalau kita tengok nilai Y dia sama, betul tak, Hanif? Betul, dua-dua nilai Y-nya 3. 3 kan? Okey, apakah kecerunannya? Kecerunan dia ialah kosong, Hanif. Jadi, apa yang saya ingin tegaskan di sini ialah kecerunan yang selari dengan paksi X, kecerunan dia ialah sifar. Contoh, kenapa sifar? Hanif cuba berdiri di atas cikgu nak saya panjat ke meja ni? Jangan meja. Di atas lantai. Kita sekarang berdiri di atas lantai. Lantai ni ialah satah mengufuk. Satah mengufuk. Sebab tu kita boleh berdiri di atas satah mengufuk dan tidak jatuh. Jadi kecerunan di situ sifar, tak ada kecerunan. Tak ada kecerunan sebab dia selari dengan paksi Y, ini satah selari mengufuk. Dengan paksi X, satah mengufuk. Selari dengan paksi X dan dia satah mengufuk. Ya. Betul tu, cikgu. Okey, jadi sebab tu kita boleh berdiri. Baik. Okey, jadi kecerunan dia ialah kosong. Betul. Baik, okey, kita teruskan, Hanif. Sorry, cikgu, macam cikgu cakap tadi, kalau dia selari dengan paksi Y, kecerunan dia tidak teraktif. Kita tak boleh berdiri. Tidak tertakrif. Dan kalau dia selari dengan paksi X, maka kecerunannya kosong. Dan kita boleh berdiri. Yes. Okey, boleh ya? Anak-anak di dalam talian boleh? Anak-anak murid dalam talian boleh ya? Okey, kita teruskan. Ini kita bagi sikit minda mereka berfikir dengan lebih jauh lagi, Hanif. Baiklah, cikgu. Kalau sebelum ni kita kata jarak mengufuk berapa, jarak mencancang berapa, just tengok. Tapi dalam ni kita akan beri satu graf dan minta mereka berfikir. Okey, graf menunjukkan perjalanan Firdaus dengan basikal bagi tempoh 5 jam dengan jarak sejauh 50 km. Wow, laju juga tu, cikgu, saya rasa. Okey, 5 jam 50 km, Hanif. Okey, naik basikal ni. Kalau saya lah, cikgu, saya rasa tu bolehlah kot. Boleh, okey. Okey, Firdaus menunggang lebih laju pada 2 jam pertama berbanding 2 jam terakhir. Ini pernyataan. Dan adakah anda bersetuju dengan pernyataan tersebut? Berikan justifikasi anda. Okey. Saya lontarkan soalan ini kepada anak-anak murid yang berada di dalam talian. Okey, adakah anda bersetuju dengan kenyataan tersebut? Okey, agak-agak siapa yang boleh jawab? Okey, saya nampak Yoshini yang mengangkat tangan. Baiklah, Yoshini. Yoshini setuju tak dengan kenyataan tadi? Kenyataannya, cikgu, Firdaus menunggang lebih laju pada 2 jam pertama berbanding dengan 2 jam yang terakhir. Okey, apa pendapat Yoshini? Okey, Yoshini, tadi saya nampak awak angkat tangan kan? Okey, sila berikan justifikasi anda. Saya tak setuju. Awak tak setuju. Yoshini tidak setuju. Okey. Kenapa awak tak setuju, Yoshini? Kerana CD dia lebih curam daripada AB. Okey, Yoshini mengatakan CD, garis lurus CD lebih curam daripada garis lurus AB. Garis lurus AB yang terawal tadi. Ya, 2 jam yang pertama, CD yang 2 jam terakhir.
Okey, kenapa ada tak anak murid yang lain yang boleh memberikan kenyataan bahawa Yusini kata CD itu lebih curam? Apa bukti yang mengatakan garisan CD itu lebih curam berbanding dengan AB? Okey, ada siapa yang berani untuk menjawab? Okey, Afrita. Okey, kita bagi pendapat Afrita pula. Sebab itu kita ambil 30 bahagi 2 jam sebab masa dia 2 jam, so dapat 15. Dia lagi besar daripada 2 jam tak awal iaitu AB. Ulang Afrita, jarak bagi CD berapa? Jarak bagi CD 30 Okey. and masa dia 2. So 2. kita bagi dapat 15. Dia lagi besar daripada AB. Okey. Afrita mengatakan tadi jarak dia ialah 30, 50 tolak 20 dapat 30 ya Hanif? Betul, cikgu. Okey, bagikan dengan masa dia daripada pukul 10 sampai pukul 12, 2 jam. 2 jam. Jadi kita dapat 30 bagi 2 dapat 15 lah dia Betul. punya kecerunan. Okey. Sekarang siapa boleh kira kecerunan AB supaya kita boleh membandingkan kecerunan AB dengan kecerunan CD? Siapa boleh cari kecerunan AB? Okey, Aiman, boleh Aiman? Kecerunan AB apa? Berapakah kecerunan AB, Aiman? Aiman, kecerunan AB berapa? 10. 10. Macam mana dapat 10 Aiman? Kerana 20 bahagi 2. Okey, 20 bagi 2. Pandai Aiman. Okey. Jarak mencancang AB ialah 20. Kosong ke 20. Jadi 20 lah jarak dia. Betul tu, cikgu. Bahagikan dengan masa. Masa dia ialah daripada pukul 7 sampai pukul 9. 7, 8, 9, 2 jam. 2 jam. Jadi 20 bahagi 2, kita dapat 10. 10. Maknanya okey, dalam AB kes ni 10. Yes. 10 meter. Dalam kes ni kecerunan CD lebih besar daripada kecerunan AB. AB tadi 10, CD 15, Ya, maka betul. CD lebih lebih laju. Lebih laju. Lebih Betul tu, laju. cikgu. Dia ikut nilai kecerunan, nilai mutlak kecerunan tadi. Betul. Sekarang saya tunjukkan jalan kerjanya. Okey, ini yang telah diterangkan oleh anak-anak murid tadi bahawa kecerunan CD kita dapat 15, kecerunan AB kita dapat 10. Jadi dalam kes ni kita boleh katakan graf CD tu lebih laju daripada graf AB. Menarik cikgu, saya rasa. Ya, sebab kita boleh tengok kelajuan mereka semua ya. Okey. Cikgu, saya rasa kita dah tengok macam-macam juga tadi betul situasi dalam kehidupan, situasi pengiraan. Mungkin cikgu boleh berikan rumusan. Okey, rumusan apa yang kita belajar hari ini, cikgu? Baik, sebelum saya memberikan rumusan, saya ingin bertanya kepada pelajar saya, apakah yang mereka dapat daripada pembelajaran kita pada hari ini? Baik, ada siapa yang ingin memberikan jawapan? Mungkin kita Okey, Amirul. Amirul angkat tangan dulu tadi. Apa yang Amirul belajar hari ini, Amirul? Jika kita ingin mencari kecerunan, kita boleh menggunakan formula iaitu jarak mencacang dibahagikan dengan jarak mengumpuk. Okey, betul. Itu salah satu daripada formula kita mencari kecerunan. Ada tak lagi yang kita pelajari pada hari ini? Siapa agaknya yang boleh ingat? Okey, saya nampak dekat situ yang mengangkat tangan Tadi adalah Alisha angkat tangan. Okey, kongsikan satu lagi Alisha. Apa yang Alisha dah belajar hari ini? Kalau nak cari kecerunan pada test, boleh guna formula Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, betul tu. Yes. Dan saya rumuskan berdasarkan kepada paparan slide sekarang, iaitu apa-apa pun yang kita, macam mana kita nak cari kecerunan, asasnya ialah jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Itu sebenarnya asas yang sebenar untuk mencari kecerunan. Okey. Okey, saya rasa setakat ini pembelajaran kita pada hari ini, dan saya mengharapkan anak-anak di rumah dan juga anak-anak di dalam talian dapat memanfaatkan ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Dan saya sudahi dengan terima kasih dan bye. Bagus cikgu.
Terima kasih cikgu, sebab saya rasa hari ini pun kita macam-macam kita belajar mengenai kecurunan garis lurus dan yang cikgu cakap tadi formula ialah jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Ya, kita ingin berterima kasih kepada adik-adik kita yang menyertai kita secara atas talian dan juga cikgu Latifah. Terima kasih atas gali ilmu hari ini ya. Ya, untuk penonton-penonton di rumah juga terima kasih kerana menonton bersama kita hari ini, dan ingin saya mengingatkan lagi menjaga diri anda, mematuhi SOP, dan insya-Allah kita akan menjumpa lagi. Nama saya Hanif Sean. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Wahai anak didikku, permulaan setiap kejayaan adalah satu keinginan. Orang yang berjaya sentiasa melakukan sesuatu yang tidak ingin dilakukan oleh orang yang gagal. Jangan mengharap ianya mudah. Sebaiknya mengharap diri anda lebih bagus. Orang yang berjaya dalam hidup adalah orang yang nampak dengan jelas tujuan dan matlamatnya tanpa menyimpang. Kebanyakan orang yang gagal bukan kerana mereka bodoh, tapi mereka gagal kerana melakukan kerja bodoh. Jika kamu berusaha, maka kejayaan akan menjadi milikmu. Jauhkan diri dari sifat malas. Jadilah orang yang baik, kerana apa-apa pun yang kamu lakukan akan kembali kepada diri kamu sendiri. Jika kalian ingin melihat masa depanmu menjadi lebih baik, maka bersusah payah mulai dari sekarang. Bermimpilah setinggi langit, lalu bekerja keraslah untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Teruskan berusaha, teruskan mengejar impianmu walau badai gelora COVID yang melanda. Wahai rakan pendidikku, ayuh teruskan usaha tanpa putus asa. Kuatkan semangat walau kelas PDPR-mu segelintir cuma yang hadir, namun Tuhan tahu niat ikhlasmu di sanubari. Bagi pendapat saya, tajuk kecurunan garis lurus ini merupakan tajuk yang mudah sebenarnya. Sekiranya murid rajin membuat latihan dan tahu nak menggunakan formula mana bagi menjawab soalan. Jadi, bagi pendapat saya, untuk menjawab soalan tajuk ini, pastikan murid yang pertama fahamkan soalan, yang kedua cari kata kunci bagi setiap soalan, yang ketiga pilih formula yang sesuai untuk dijawab kepada soalan tersebut, dan yang terakhir sudah pasti anda boleh menjawab soalan itu dengan baik, insya-Allah. Terima kasih. Didik TV KPM